Ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam ceria. Selamat datang lagi sekali ke wacana PPIM dalam FB Official Persatuan Pengguna Islam Malaysia, dalam segmen rahsia-rahsia. Banyak rahsia hari ini. Hari ini cikgu datang ke dataran Selayang ni. Kalau kita tengok belakang cikgu ni masjid. Ada masjid Selayang tu, yang tepi jalan tu. Kemudian kalau jalan depan sana pergi ke Uluyam, cuba tengok. Sana pergi ke Uluyam. Belakang ni sikit ada pasar borong Selayang. So kalau kita belok kanan tu dia jumpa Batu Cave lah. Boleh makan vadai lah. Dia berikutan daripada kunjungan oleh salah seorang daripada ahli kita yang menerima kesan teruk selepas dia menjalani proses yang kita tahulah, yang mana darah dia jadi pekat dan sebagainya. Dia datang kat kita beraduan, dan selepas tu kita mencadangkan dia beberapa bahawasanya dia kena tukar sistem pemakanan yang ada. Jadi setelah beberapa bulan selepas tu, tak sampai 3 bulan pun, dia datang balik ke PPM. Dia kata, alhamdulillah, kata dia, bila dia tukar cara makan, bila dia tukar cara gaya hidup dia, daripada darah dia pekat dah jadi cair, daripada dia sesak nafas. Dulu dia sihat sejahtera. Maklum saja apabila kita menjalani proses yang terpaksa, tak? Kita dibubuh kiri, bubuh kanan, 1, 2, 3 macam biasalah, nak sebut pun payah. Jadi maka dia mendapati berlaku perbezaan di dalam kesihatan dia. Saya rasa bukan dia seorang. Di PPM kita ada unit PATV. Memang banyak kesan-kesan sampingan telah berlaku. Ramai orang sakit mendadak. Dan semalam cikgu tengok dalam paper juga kadar kelahiran di Sabah, tak silap Sabah atau Sarawak, berlaku pengurangan yang mendadak, yang drastik. Ini tidak lain tidak bukan bagi kita yang kita percayalah kesan daripada proses yang kita lalui sepanjang setahun 2 tahun ini menyebabkan kesihatan kita jatuh dan turun. Jadi kalau kita advise dia, kita kena cari alternatif untuk ubah cara hidup kita. Dan dia telah berjumpa dengan seorang anak muda. Anak muda ni, dia cakap pun lebih kurang cikgu juga. Cikgu orang Kedah, dia pun cakap dia pun orang Kedah juga. Dia jenis cakap tak mau berhenti punya. Dia kalau cakap, dia apa yang ada dalam kepala dia, semua dia nak sampai pada kita. Jadi atas advice ini, sahabat kita tu telah berjaya elok sangat. Tengok dia lega lah, tak tahu nak abang. Dia boleh aktif balik, dia boleh cycling balik, dia boleh sihat. Orang kata kalau siapa yang nak tahu dia sihat tak sihat, pegang batang cangkui atau pegang tajak. Pegang batang cangkui. Kita tengok badan kita sihat ke tak sihat. Kita tengok mana ada tangki air. Kat rumah kita ada tangki air atas bukit. Kita pakai kasut sport, kita cuba naik. Kalau dulu kita naik turun 2 round sehari ni belum tentu. Belum tentu. Kebetulan cikgu pun berkebun, cikgu dapat rasa dulu dan sekarang kita punya stamina semua merodom. Kita pun tahu kesan pasal apa. Hampa boleh komen sendirilah kesan yang you all faham, yang kita pun faham. Jadi kita kena cari alternatif. Dan sahabat cikgu ni, dia berjumpa dengan seorang anak muda. Anak muda ni punya syarah kat dia lah sampai meleleh yang telinga ni. Betul-betul putar dia punya kepala otak dia 180 degree. Daripada dia asyik duk telan ubat, buah pinggang pun hancur, kencing pun bau semacam. Dan jadi teruk. Akhirnya atas nasihat anak muda ni, yang tajuk kita ni rahsia makan, ada lori keluar. Mariama Enterprise coming. Macam
No, cikgu duduk tepi jalan ni. Panas nak mampus. Jadi nak buat macam mana? Kena juga hadap. Kerana nak bagi tahu pada korang bahawasanya kalau kita tukar dan ubah cara makan kita, kita boleh jadi sihat macam kawan cikgu. Cikgu pun tak ikut 100%. Cikgu ikut sikit-sikit. Sikit-sikit ikut pun cikgu boleh nindia punya pegang mesin rumput. Dia punya sekali bubuh suku eka. Dahsyat. Sekali kita pegang mesin rumput, kita belasah suku eka tanah tu kita boleh bubuh dalam masa sehari. Kalau 1 ekar tu 4 hari boleh clear. Jadi betapa apabila kita ubah cara pemakanan kita, kita boleh jadi sihat tu. Boleh jadi sihat. Betul. Jadi hari ni kita terjah. Tak tahu dia tahu kita datang ke, dia tak tahu pun tak apa. Kita parking kereta kat sini sebelah lori maca tu. Hari ni kita terjah. Mana satu ah? Tu yang MBB tu ha tu. Yang MBB tu. Tengok nampak? Zoom yang MBB tu. Mari kita bubuh. Bawah atas klinik Daddy tu. Klinik Daddy. Entah-entah pak dia punya klinik kot. Mari kita kedah. Wah. Ni. Pajak gadai Swiss Wealth Ar-Rahnu. Pajak gadai Islam. Tapi bukan kedai ni ya. Cuma kita nak kena tahu lah kedai ni orang Islam punya ke tak ke. Sebab Ar-Rahnu sekarang banyak digunakan oleh non-Muslim already. So you all kalau nak go for Ar-Rahnu, you all kena pilih betul-betul. Make sure it's Muslim business. Jangan hanya guna nama aja. So zakat tak keluar. Tapi mudah-mudahan ini okey punya lah. So mari kita pergi kedai dia sebelah ni. Oh ni lah dia. Ni lah nama dia. Nama ni lah. Ya, itu hari cikgu jumpa nama budak ni lah. Azwan Zainal Enterprise nama dia tu. Dia ni yang advice kawan cikgu tu dan advice kita. Dan sebenarnya segan lah cikgu nak cakap. Tok Ki pun dia advice juga. Cara nak makan, nak bagi betul. Tu Tok Ki slim macam tu. Nampak? Muka merah. Ya dah. Bertenaga je, sihat dah. Cakap pun gedung-gedang. Makan betul brother. Badan kita insyaAllah boleh jadi sihat. Mari kita terjah ni Azwan. Jom. Oi. MBB shop tu. Assalamualaikum. Ada orang ke? Sorry lah, kami main terjah ni. Aduh, buka kasut tu. Oh, tu dia. Sorry lah, apa abang? Sihat ke? Masya Allah. Apa abang tuan tu dia cantik baju. Nak kata doktor pun tak dia apa ni, profesor macam ni. Apa abang tu dia. Kami ni hari ni datang main terjah lah ke pejabat korang ni. Macam bapaknya. Loh, ni pejabat ni. Syok ni kalau golek-golek tu. Siap sedia dah semua. Oh, tu dia. Siapa telefon aku pula dah tu? Rainbow Call. Tolong jawab. Oh, ni pejabat korang ni. Wan, mari sini. Ni lah ni yang cikgu duk merepek tadi. Cikgu kata Tok Ki pun dengar advice dia. Hampa nak makan ke nak minum ke? Ni budak muda lagi orang Kedah. Cakap tak mau berhenti punya. Dia tak boleh berhenti kalau dia cakap. Kalau boleh dalam kepala otak dia tu, dia nak masuk dalam kepala otak kita. Nak bagi kita faham betul-betul apa yang ada dalam hati perut dia. Gitu. Jadi ini yang kita bawa hari ni. Kita terjah pada hari ni untuk kita dapat rahsia sikit macam mana seorang anak muda tu dia obses lah dengan kesihatan menerusi pemakanan ni. Ramai orang jaga kesihatan juga, tapi dia naik gunung, turun gunung, zumba lah, poncor-poncor lah, segala macam-macam. Tapi dia tak. Relax, kita jangan bagi lapak, kita makan, tapi makan yang macam mana, itu dia akan advice kita hari ni. Tapi sebelum tu, mari kita tengok pejabat dia dulu. Cikgu kalau tengok pejabat-pejabat ni, terus mata macam nak berjam lah, boleh golek. Mari kita tengok, Wan, mai. Apa nama penuh ni? Beritahu sikit. Nama saya Muhammad Azwan. Tapi kalau macam nama dekat internet tu, saya letak nama saya dengan ayah saya, Azwan Zainal.
Azwan Zainal. Masya Allah. Ni kira pejabat ke atau pejabat ada tempat lain lagi? Jadi pejabat ni kira second branch. First dekat yang main dekat Kedah Alostar. Orang Kedah ni? Orang Kedah lah. Tahu. Tapi orang Kedah, nama orang Kedah Bahkan Berasiam. Orang Kedah tu. Ni kira branch lah. Branch. HQ di mana tu? HQ kat Alostar. Alostar? Kat mana? Beritahu Kancut, sikit. kat Kancut. Kancut. Siapa orang terapi ke Kancut? You know? Berapa lama dah berniaga ni? Niaga kalau produk saja macam untuk Hi-Fi ni kan. Dia first start dengan Hi-Fi saja 15 tahun lah. Macam mana yang you... Kalau anak-anak muda ni dikira nak pergi enjoy je, tapi you ni macam obsessed. Dan memang saya ni makanan ni. Saya memang enjoy. Enjoy no? Enjoy. Tapi itulah apa orang kata, nak kata macam mana? Dia Hi-Fi ni ayah saya start. Cuma saya bagi detail lagi bagi detail lagi. Sebab biasalah. Ni cerita betul ya? Cerita betul. Cerita betul. Cerita betul. Okey, baik. Macam saya background arkitek. Saya seorang arkitek. Tapi macam apa orang kata passion tu dekat sini lebih lagi lah. Passion yang lebih lagi dekat sini lah. Okey. Bukan passion sakit. Dia punya jalan cerita dia. Jalan cerita. Siapa-siapa kerja arkitek ni dia tahulah clock in pukul 9 balik pukul 4 pagi. Memang tak jumpa. Semua orang tahu dah macam tu. Yang mana isteri saya tak boleh tahan. Dia jatuh sakit, dia ada masalah digestion kan. Sampai sakit, saya kata dah mengarut lah buat kerja macam ni kan. Tak sepatutnya manusia kerja macam ni. Tu yang apa balik kata, lepas tu kita kata apa ayah ada Hi-Fi waktu tu. So kita improve bagi jadi lagi better, the best in Malaysia. Macam tu buat itu. You sambung lah, artinya ni daripada pengalaman lah. Bila hidup macam tak hidup, kerja macam tak kerja, you know. Kerja tapi macam tak boleh hidup, you know, walaupun gaji dapat apa semua tapi tak life lah. Berarti daripada tu you tukar the way of life macam tu. Bukan dapat you punya semangat ke macam tu. Bukan manusia lah hidup macam tu. No. Siapa sini jadi hamba kerja cepat-cepat kontak dia. Kok macam mana dia tukar kita punya kepala. So boleh survive ke? Dulu arkitek gaji besar lah, ni berniaga macam. Dia orang kata arkitek ni just dia way of thinking, cara berfikir. Faham? Cara berfikir. So Allah kalau macam arkitek sekarang ni, kita cakap betul ya, tak ada siapa pun jaga arkitek punya kebajikan. Itu Persatuan Arkitek Malaysia ke apa ke, semua pandai-pandai hidup sendiri. Orang kata tak ada orang jaga minimum of fees ke apa, semua tak ada langsung. Tak ada langsung. So apa, memang kata nama arkitek tu memang kena tekan lah, kena pandai cari makan. Memang kena cari makan betul lah. Sebab tu kita boleh tengok arkitek sekarang banyak jual pokok, buka kedai kopi, jual sate apa semua kan. Sebab kami memang di-train untuk guna otak. So kami boleh buat apa saja kami nak buat. Lepas itu pula, macam mana yang you boleh jadikan pemakanan itu sebagai you punya core untuk orang jadi sihat? Dia orang kata core sebab apa core? Sebab kita nak kena ada result lah. Macam orang beli Hi-Fi Plus ni produk lah. Orang kata setiap investment macam ni sekotak RM89. Kita nak kena bagi dia worst dia punya duit. So kita kena macam mana sekalipun hang beli dengan aku akan pastikan hang ada result. Aku takkan bakar duit hang. Kalau aku bakar duit hang, confirm aku masuk neraka. Ya, jadi berdosa kita pula. No? Macam tu lah. So macam mana sekalipun saya akan cari problem dia dekat mana. Okey, kalau hang bukan macam okey, let's say kalau macam kebanyakan masalah digestion issue ni akibat masalah apa ketakstabilan bakteri usus. Macam kawan cikgu tu, dia dah main sini. Lepas tu dia kata you tanya dia penyakit apa, lepas tu you advise spesifik macam mana nak selesai penyakit tu. Macam tu ke? Pengalaman. Saya boleh kalau macam saya ada doktor kan. Allah lupa pula. Kena cari ubat lupa. Bukan. Abang Adik, Dr. Ed sepatutnya sampai. Sepatutnya Dr. Ed ada sekali. Tak apa sekali lagi. Dia main kita ni. Okey, baik. Lepas tu dia pengalaman yang mana kalau kita baca buku dia boleh teori lah. Teori. Sungguh? Teori kita boleh. Okey.
Teori kita boleh sembang sampai ke mati. Kita boleh sembang teori. Yang tu yang bagi orang frustrated. Produk ni kalau dalam pasar yang berlambak-lambak, macam mana you guide orang sampai boleh jadi? Tengok kawan cikgu tu awal-awal dia main tu pronik juga. Lepas tu dia boleh jadi cerdas ya. Dia experience. Sebab kami ni macam Dietech semua kan, yang mana nama title pakai baju Dietech ni. Kami siang malam duduk kat medan perang, tak pernah keluar. Medan perang ni maksud dia handphone lah kan. Handphone, message. Orang anxiety ni kita tahu macam mana, bukan betul sangat otak kan. Sampai pukul 3 pagi lah call apa, aku lagi ada orang nak bunuh diri lah apa semua. Macam-macam cerita. So macam mana pun kita kena learn lah benda tu, bagi dia calm, bagi dia relax. Lepas tu kita pastikan dia makan 5+ ni. Lepas tu kita kena tengok diet dia. Orang lepas tu ada orang boleh argue lah, kata kadang-kadang overclaim sajalah apa. Orang akan argue macam ni. Kalau hang makan 5+, lepas tu happy jaga makan, baik jaga makan saja pada makan 5+ ni. Buat apa makan lah, buat habis duit kan. Saat lagi cikgu akan sentuh bab Hoflah ni. Hofi Plus ni. Tapi sebelum tu cikgu nak sentuh tentang macam mana you kata tadi sampai tak boleh tidur duk layan orang punya SMS. Mari kita tengok. Ni you punya team lah ni semua ni. Mari kita buat team-team dia. Team. Kita lawat pejabat dia tu. So itu yang pelik dengan company ni. Depa memberi penumpuan kepada layan dia punya pertanyaan daripada konsumer atau daripada orang-orang yang ada masalah ni. Layan sampai lebam. Layan sampai lebam, itu beza dia. Setengah company dia jual produk, dia belah dapat untung dia cabut lah. Tapi this team kaki layan. Ni muka-muka ni. Cikgu nak tanya apa nama? Azhar no? Ni Azhar ni budak muda ni, Azhar Osman nama dia. Ya betul. Oh, Azhar ni apa nama tu? Johan no, tengok muka cerah-cerah. Muka dah sihat. Muka dah hang dulu kena penyakit teruk. Kena teruk. Saya chronic GERD, anxiety semualah. So alhamdulillah, so dia kira real life testimony lah ni. Kira yang ada satu yang cikgu tengok saya ni. Oh dia yang kata yang dah tak mau hidup dah fresh lah. Yang ni dia klien punya saya. merana. Yang ni klien saya. Abang Adik tu klien saya. Tu. Sedia. Semua klien. Betul. Daripada klien depa bila depa dah elok tu depa menceburkan diri sama-sama nak tolong orang macam tu lah. Jadi advisor berarti hampa duk share dengan orang layan mesej, duk jawab orang punya mesej tu dengan pengalaman sendirilah. Betul. Hang cerita sikit pengalaman apa yang grown sangat ni. Saya dulu masa first time kena tu saya takut lah. Saya fikir saya ada serangan jantung. Saya ingat saya ada kanser. Sebab dia punya simptom tu orang cakap 1001 Kita rasa saya pernah seminggu tak tidur. Kalau cikgu nak tahu, seminggu tak tidur sebab sesak nafas. Nak tidur tu terbangun, memang menangis lah. Air mata jantan semua memang keluar. Itu tak dapat nak dinafikan. Setiap hari menangis. Rasa macam tak nak hidup. Saya dah tulis surat wasiat ni, cikgu. Dah tulis surat wasiat, dah simpan dalam meja dah, in case anything happen kan. So, macam memang serius lah. Betul. Sampailah alhamdulillah bila saya jumpakan dengan Hafal, maksudnya bimbingan pemakanan yang betul. Betul lah jumpa dia ni. Of course dengan Abang Adib sekali, kita semua sekali. So bila kita diberikan bimbingan yang betul, makanan yang betul, kita jaga pemakanan dengan orang cakap punca segala penyakit daripada perut. Dulu saya dengar aje benda ni macam betul lah, aku pun tahu kan. Tahu, tapi makan tak. Kita makan macam tu juga. Tak tolak. Betul, makan tak tolak. Kan, tapi sekarang bila kita kena benda tu, orang cakap bila kita kena benda tu barulah kita tersedar. Baru kita macam betul lah punca segala penyakit daripada perut. Sebab bila kita fix perut, memang segala-galanya beransur pulih. Dan bukan beransur je, cikgu. Pulih terus pun ada. Maksudnya pulih terus. Alhamdulillah, saya rasa saya ni 100% kot. InsyaAllah, alhamdulillah lah. Dengan keizinan Allah kan, saya rasa macam 100% betul-betul saya pulih. So benda tu menyebabkan bila kita dah pulih, kita nak sentuh balik benda-benda tu, kita takut, cikgu. Bila kita nampak, kita berdebar. So ini yang menghancurkan aku dulu ni, kan. So benda tu sesuatu yang positif lah pada saya. So kita, dan benda ni kita nak mengajar orang juga. Betul, nak ajak orang main lah pakai elok macam tu, you know. Especially diorang tahu macam Azhar ni dulu kronik, macam mana kau boleh sembuh? Itu best. Bila diorang tanya macam mana kau boleh sembuh Azhar kan? Aku punya adik, kakak ni semua tak semua sembuh pun. So benda macam tu lah. So artinya the keyword dia adalah change. Kita kena tukar lah, kita kena tukar cara
hidup kita dah tahu badan kita dah masuk macam-macam segala ranjau segala masuk dalam badan kita. Macam-macam benda kita masuk, benda yang kita tak tahu pun. Masuk akhirnya kita jadi lemah lah, nak pergi kebun belakang rumah pun tak boleh, naik tangga rumah sendiri, bukan rumah orang ah. Rumah kita kata rumah tangga kan. Tangga kita sendiri nak naik kadang-kadang lah. Kalau mak ayah kita, alamak tak naik lah. Tak naik bilik atas lah. Dia duduk bilik store. Bilik store tu convert jadi untuk mak ayah duduk dalam tu. Itu dia tak larat dengan sakit lutut, lelah, semput. Dia kata, lama dah. Mak tak naik atas ni. Tak kelabang, bulung. Carilah rumah bawah. Semua pakat nak cari rumah bawah sebab tak mau naik tangga. Memang jadi. Sebab memang kes yang sedemikian, kes-kes yang macam you tu yang mendapat laporan dekat kita punya PATV, memang banyaklah PPM hari-hari dapat laporan begitu. Dan kita rasakan adalah sudah tiba masanya untuk semua orang bertukar dengan cara pemakanan kita agar kita jadi lebih sihat balik. Betul. Hang pula cerita buat duk angguk daripada tadi. Angguk faham ke? Angguk geling-geling. Saja-saja angguk. Kita dengar ni. Abang ni cerita apa pula? Saya dulu mula-mula tak tahu. Berapa lama dulu tu? Lah 3 tahun 4 tahun lepas. 3-4 tahun je, bukan zaman dulu. Lama lah juga. Masa tu tak tahu lagi, duk makan macam-macam lah. Makan macam-macam. Tiba-tiba tengah tidur tu terbangun. Tiba-tiba sak nafas. Tu dia. Macam tak boleh nak bernafas. Terkejut. Ingat apa? Lepas tu jantung laju ni. Jantung laju berpeluh-peluh, kebas pipi semua, tak tahu apa lagi. Jumpa doktor cakap tak ada apa, ini mungkin mimpi ke apa kan. Okey. Minggu depan kena juga benda sama. Lama-lama tu saya kan pasal apa? Lepas tu saya dah start takut nak keluar rumah. Saya start takut nak bawa kereta. Tu dia. Masa saya tengah jam lah, saya dah tak tahu nak buat apa dah masa tu. Masa tu lah mak mentua saya lah yang recommend Halfai ni. Mak mentua yang sebenarnya dia bukan sayang kau, dia sayang kat anak dia. Sungguh lah. Sungguh. Dia kata ni kalau menantu aku jalan ni kesian kat anak aku dah. Lepas tu Lepas tu alhamdulillah lah, sejak Abang Halfai ni banyak perubahan lah. Sebab saya ada kat sini bekerja lagi dengan Halfai. Sebab sangat berkesan, saya sangat berterima kasih dengan produk Halfai ni. Banyak membantu saya lah kehidupan saya setiap hari. So daripada pemakanan sebenarnya. Pemakanan. Amalkan Halfai, kita jaga makan. Tu dia. Jom kita nak pergi tengok pejabat sikit. So pejabat depa ni sempoi tu. Tempat bergolek apa dah ni. Ini kalau tap 2-3 surat lena. Ni kalau ada kat pejabat aku pakat-pakat lena. Setiap ada gitar. Ni kata suasana ni dari segi seorang arkitek, environment memainkan peranan penting juga ke? Macam mana ke? Dia arkitek kan, mesti dia tengok environment yang macam ni. Apa environment punya memberi efek? Ni terah tak ada duit ni lagi. Macam ni je lah. Tapi boleh lah gagah. Okey lah. Tapi cikgu rasa maintain macam ni pun syok juga no? Maintain macam ni syok lah. Pakat-pakat mai bersila cerita kan. Syok. Okey lah. Oh, ni dia ni. Berartinya ni merupakan seorang usahawan muda yang menceburkan diri dalam industri pemakanan kita ni agar kita semua membantu orang boleh jadi sihat, sejahtera hendaknya. Ni kira sistem pejabat dia lah. So ni duk berdiri baju hitam ni. Nak tengok dia berutuh habis dia dah bergabra ni kalau ada meja ni ujung sana sampai ujung sana dia pergi. So okey lah kerja okey sini semua elok no. Cikgu kena tanya sebab MBB ni juga merupakan ahli kita, ahli Persatuan Pengguna Islam Malaysia menerusi gagasan sokong perniagaan pembayar zakat. So jadi kalau anda sekalian ada perniagaan apa-apa yang nak sama-sama dengan Persatuan Pengguna Islam Malaysia untuk kita sama-sama duduk dan memikirkan masalah ummah ni terutama dari segi ekonomi, tinggal kat situ tulis PM akan ada staf cikgu yang akan kontak anda sekalian. Dan kalau anda nak advice lebih lanjut daripada kita punya staf kat sini, kita punya sahabat-sahabat kita sini pun boleh. Begitu. Jom sekarang cikgu nak cerita rahsia. Jom kita pergi bedah betul-betul macam mana sebenarnya seorang tu daripada sakit tu boleh jadi apa orang panggil segar bugar macam adik kita tadi. Jom kita pergi duduk sana balik. Sebab tu kita introduce doktor kita in house. Ni kalau perut macam ni boleh. Saya pengguna. Guna. Lama dah stop.
Lepas tu naik balik. Dulu kurus dah. Dia cakap Penang. Mai ni. Allah glamour saya. Sebab tu tengok ada kamera, saya tunggu. Ni aku nak tanya, kalau puak besar ni boleh jadi besar ni tak? Ni pun besar juga ni. Cuma separuh dia lah. Dulu kurus dah. Kurus dah no? Kurus dah. Aku rasa 2 kali dia boleh telan dia makan habis. Dulu kecil lagi pada tu. Kecil lagi. Nampak sangat tipu. Dah lah betul lah. Hang pengguna ni, pengguna. Asal pengguna betul. Dulu saya awal-awal dulu saya pakai lah. Tapi lama-lama malas minum betul dah. Malas minum betul lah dia. Tu tengok badan makan naik dah. Aku pun kalau dia takut keluar. Saya pun takut juga. Saya takut naik flight lagi. Beg tak celui. Malu pramugari offer beg tambahan malu. Kalau awek duduk sebelah tak apa, kena bangla mai duduk mana. Nak tidur kat mana? Tiba-tiba dia tidur macam tu je. Hang duk sengit kat mana? Itulah dia. Orang badan macam kita ni banyak disadvantage dia. You know, pertama kita cepat mengah, cepat lelah dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan advice pemakanan yang betul ini, kita boleh jadi cerdas juga no. InsyaAllah. Barang okey lagi barang. Alhamdulillah itu nak dengar. Jom. Jadi itu yang kita mau. You know, kita bila badan kita ni sihat, otak cergas, no, insyaAllah kita punya sistem tubuh badan kita bagus. Nah, itu yang kita nak kena tengok. Mai kita tengok kat mana? Kita punya doktor in-house. Doktor in-house. Buka doktor tak takut sebab kita ada budak-budak bagus ni. Apa nama doktor apa? Dr. Adrian. Dr. Adrian. Sila doktor. Mai. Kita ini masa ni lah kita nak bedah sesat. Kita nak tanya apa rahsia mereka ni tak? Aduh. Cikgu duduk sini ke? Boleh. Mai. So yang lain boleh duduk dah. Duduklah bersila depan-depan ni. Okey, pertama lagi sekali kita nak ulang balik sebab ramai di antara supporter di Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Last year kita punya engagement 320 million engagement media kita. Daripada rating agency report memang macam tu. So pagi tadi kita ada event sukarelawan, kita ada event apps kita dan macam-macam. Juga datang oleh top influencer kita. Pagi tadi ni petang ni kita mai sini. Jadi soal pemakanan ya. Keselamatan makanan dan makanan. Hari ni tadi Tok K pun bising berkenaan dengan kekurangan makanan. Sekarang ni kita tengok orang Malaysia ni bukan kurang makan lebih. Bila dia makan lebih, dia makan pun ikut dan je. Ikut dan je. Tadi doktor, saya dah tanya dah tentang set up perniagaan, macam mana dia boleh obses dia dalam bidang pemakanan ni. Jadi tugas doktor adalah komplimen kepada dia punya vision yang dia ada tu. Doktor bawa. Macam mana doktor melihat tentang kepentingan pemakanan dan apa benda yang orang silap makan? Okey, kita tahu pemakanan ni kita ni memang sehari kita makan. Tapi ramai orang salah faham atas kata orang konsep makan. Untuk apa kita makan? Ada orang ni hidup untuk makan, ada orang makan untuk hidup, kan? Kita kena faham kenapa kita kena makan, kan? Tapi dalam bidang kesihatan, kalau kita tahu bidang nutrisi lah. Kita dah sedia satu, kalau KKM Tentera Malaysia dah sediakan satu piramid makanan semua kan. Tapi bagi saya, dia tak boleh one size fit all. Bukan semua orang sesuai dengan satu cara corak pemakanan. Sebab kita kena faham, kita orang Asia. Orang Asia pun banyak lokasi dia, banyak negara. So genetik pun berlainan, cara pemakanan dari dulu pun berlainan. So bagi saya tak boleh sama. Itu pendapat saya. Kalau orang Asia tiru duk makan orang putih punya style, tak betul lah tu apa? Bukan semua orang boleh. Saya tak kata tak boleh langsung. Bukan semua orang boleh. Faham. Kan. That's why kalau jumpa doktor, tak salah. Sebab doktor telah diajar ikut cara macam ni. Kan, piramid makanan macam mana kan, suku separuh semua kan. Tak salah. Tapi bagi saya bukan semua orang sesuai dengan corak makan yang begitu. Bagi saya kita kena bersedia untuk kata orang research sendirilah. Orang kata kita cuba try cara doktor rasa macam ni, tak boleh pula. Contohnya ada kecil manis. Doktor suruh makan macam ni, masih lagi naik. Salah siapa ni? Lepas tu dah beritahu doktor, saya ikut cara makan. Tapi doktor kadang-kadang betul tak betul kan. Kata betul tak betul ni kan. Jumpa 6 bulan sekali kan.
susah nak cakap. Tapi kita yang pesakit tu, contohnya kita kena sedar. Kalau kita betul-betul kita orang ikut nasihat doktor tapi masih lagi keadaan kesihatan kita tak kita orang memuaskan, tak ikut sepatutnya, kita patut kita orang ubah. Mungkin tak sesuai. Cari alternatif cara pemakanan ini kalau dari sudut pemakanan lah. Cari corak pemakanan yang kita orang sesuai untuk kita. Itu yang biasanya MBB. Kalau saya bandingkan dengan kita orang syarikat-syarikat lain, founder-founder lain semua kan, macam curi katalah, dia sekadar nak menjual. Jual barang hilang. Dia customer pun sekadar kata orang, dia upah orang untuk jaga customer service macam tu je lah. Jawab soalan macam tu je. Itu pun dah ada template. Bukan by heart. Macam kat sini banyak kata orang dietec kat sini asalnya adalah pengguna. Pesakit tu sendiri dah mengguna dan dah join MBB dan dapat rasa dia punya kata orang perubahan kesihatan. So dia nak memberi pula kat orang. So bila dia customer bertanya, dia ada pengalaman. Faham. Customer kata, saya ada anxiety, saya susah nafas, susah tidur. Saya faham. Bila kata saya faham tu memang faham. Sebab dia pernah alami. Nak bandingkan orang sekadar ikut skrip. Kan? Saya faham. Tak jiwa, tak dapat jiwa. So MBB ni lain. MBB ni bukan sekadar produk. Dia ajar dan bimbing dan bantu, dia support. Support 24 hours orang kata kan. Support 24 hours. Saya pun kadang-kadang tengah malam 2 pagi ada mesej. Doktor, ubat ni okey ke makan? Saya makan macam ni okey ke? Jawab. Kadang lambat besok pagi boleh jawab kan. Minta maaf lah kan. Tapi nak kata apa 24 hours. Maknanya support group ni memang bagus. Bukan sekadar kau beli barang aku dah cukup. Tapi dia bantu macam mana nak dapat kesihatan yang memuaskan. Itu yang saya seronok dengan MBB ni. Ni saya rasa dia punya direction lah. Betul. So kita pun biasa berkhidmat dengan macam-macam company. Semua kita berpaksikan kepada direction apa yang company terapkan. So minta adik kita ni cerita sikit, macam mana direction yang you set beza sangat dengan company orang lain ni. Sampai staff you orang kata tidur pun berdiri. Tidur pun pegang telefon macam ni. Tak tahu apa dia telefon apa, dia mesej apa. Dia macam ni. Kita vision dia. Vision dia adalah untuk ubah apa punya medical punya industri sekarang ni lah. Untuk ubah full. Untuk terbalikkan terus. Bermaksud macam Dr. Ed cakap tadi lah. Apa untuk macam consultation. Kita pergi macam orang tu diabetik. Okey. Dia kata, "Pak cik ni ada diabetik apa semua, makan macam mana? Makan macam mana?" "Pak cik kena makan macam ni." Lepas tu pak cik tu, "Anggut lah sejam setengah ke setengah jam ni anggut." Okey. Lepas tu balik lupa. 15 minit lepas tu dah lupa dah. Lepas tu pak cik tu kata, "Aku nak tanya siapa ni?" Dia tanya lah saudara mara dia apa semua kan. Lepas tu cukup 3 bulan lepas tu check, gula ni pak cik ni tak jaga makan ni. Orang tu kena balik apa semua. Sebab tu yang saya buat macam app saya MBB Go tu saya buat kan. Ada app no? Mesti ada apps. Okay, pergi. Kita habis duit banyak gitu. Buat main buka app tu cikgu nak tengok. Cerita tu. Ustaz, ada ni. MBB Go tu. MBB Go. Pakat install. Dia macam nak rupa nak tengok. Ui, banyak duit, ada duit dalam tu. Kita tengok pantau macam pantau contoh ni ada customer Muhammad Muhibuddin kan. Okey, ni saya sembang dengan dia kan. Okey. Ini boleh pantau dia punya makan macam mana, dia submit lah. Lepas tu kita dia submit apa dia makan pada kita untuk kita advise dia. Yang tu perkara kecil saja. Yang better, yang special lagi kita pelanggan kan. Ini dah lain ni. Ya, pelanggan Muhammad Muhibuddin kita tengok dia punya, kita boleh tengok dia punya diary. Okey, diary ni hari ni macam yang ni tak update lagi. Macam semalam dia makan berapa kali. Okey. Kita tengok makan okey, ada makan macam ni apa semua. So kita tengok macam ada komen lagi nasi ikan singa telur batu tempe goreng. Okey, tak apa, tak ada masalah lagi. So kita tengok dia lunch dengan dinner. So kita tengok dia punya tidur macam mana, quality tidur dah. Dia update lah quality tidur macam mana. Okey, tidur nyenyak malam tadi. Okey, maksud dia tak ada masalah tidur lah. Apa buat apps untuk lifestyle ni? Yes, of course. Lepas tu kita tengok dia punya kesihatan dengan mood. Okey, dia tulis biasa ulcer hampir hilang, pening kepala masih ada. Okey, maksud dia masih ada vertigo sikit lagi. Okey, so kita tengok kita dia punya berat sekarang hari ni macam ni. Okey, tak ada masalah. So kita tengok hari ni dia semalam tak senaman. Okey, kita tengok hari 14 Jun. Okey, dia dah senaman 1 jam. Okey, dia buat apa? Alhamdulillah ada rasa pening, ada rasa macam panik sikit. Okey, kita tahu masalah dia macam ada adrenaline gland dia masih insufficient.
Masih penat, kelenjar adrenal dia masih penat sebab dia baru recover pada stres. Faham. Okey. So ini saja. So kita boleh tengok lagi. Kalau macam kita nak tengok dia punya jangka masa panjang, kita boleh tengok profil dia terus. Kita tengok senaman dia macam mana. Senaman. Makan dia macam mana, kualiti makan, berat dia macam mana. Sampai mood dia buang najis pun ada tu, cikgu tengok tu. Buang najis kita boleh tengok. Prestasi dia buang najis macam mana lah kita boleh tengok. Sebab manusia ni macam MBB 4 pilar kesihatan utama sekali. Tidur nyenyak, sedap, best. Lepas tu mood bangun pagi tu ceria. Tak ada masalah. Lepas tu apa buang najis tu lawah, kira berak tu puas hati. Tu dia. Sehari sekali ataupun sehari 2 kali. Lepas tu dia makan tu berselera, sedap. 4 benda ni kalau manusia ada, total sihat dah. Total sihat. Sebab kita bukan tengok by numbers. Kita bukan rawat retah. Macam saya tengok kolesterol. Okey, kolesterol banyak ni macam ni apa semua. Oh, takut ni kolesterol lebih ni apa semua kan. Dah, even kita tengok kolesterol pun yang mana sekarang ni masih pakai dekat hospital apa semua, tahun 1980-an dah tak valid dah. Dah tak valid dah. Macam tanya doktor. Orang duk kata kolesterol jahat bukan semua jahat. Dah tak valid dah benda tu. Tak ada kolesterol jahat, kolesterol jahat. Dia high density lipoprotein dengan low density lipoprotein. Biasanya protein kerja dia buat kolesterol saja. Yang nak problem sikit triglyceride lah. Cuba triglyceride tu saja kita nak lowerkan triglyceride. Jangan makan 3 benda yang utama sekali. Tepung, minyak sayur, satu lagi susu pasteurized. Susu proses yang masuk kotak apa semua tu tengah makan dah. Ayah ni nak balon-balon lah. Tu dia. Berarti simplified saja untuk kita jadi sihat. Kalau kita nak balun daging ke kambing ke, kita balun lah, tapi kena balance lah macam dia tu. Macam ni lah. Contoh kalau macam orang yang tak ada experience kan. Even saya bubuh terus lah. Kalau orang kata doktor, saya duk mengatakan doktor, aku pun arkitek, aku pun profesional kan. So macam doktor kan, dia kata okey, ada bagi nasihat kena IF, buat intermittent fasting kan. Lepas tu orang tu buat intermittent fasting, jadi panik. Jadi panik, terus jadi kelang kabut, terus lari pergi hospital. Mood dia terus kacau bilau. Dia tak boleh macam tu. Dia kena by stages. Dia tak boleh terus buat macam buat OMAD 1 meal a day. Memang bagus. Even puasa pun bagus. Tapi ada sebab kenapa Islam tu cakap kalau sakit jangan puasa. Ada reason. Maksud dia orang sakit memang tak boleh puasa. Sebab saya pernah tengok orang tu sakit, dia praktis puasa, terbalik. Jantung dia jadi layu. Dia jadi apa ni? Yelah, Kak Ipak saya meninggal juga. Dia tak boleh buat. Dah lah korang makan, sahur pun tak, tapi dia tak boleh. Dia letih, dia tidur, dia meninggal. Dia kena badan terlalu weak. Dia kena slow. Macam nak puasa, boleh puasa tapi kena puasa dalam keadaan kenyang. Faham? Dia tak boleh ada rasa lapang ke apa semua. Sebab yang tu dia tak benefit untuk tubuh badan. Faham? Ya, benda ni orang kena betul-betul understand. Sebab tu kita punya motto MBB ni, saya tahu dan faham apa saya buat. Bukan saya ikut membabi buta lepas tu masuk terjun gaung. Faham? Berarti kenapa kita ambil produk ni, kenapa kita makan, kenapa kita... Ada reason. Memang ada reason. Saya nak tanya doktor lagi sekali. Tadi dalam tu besar tu tulisan dia berkenaan dengan najis. Berkenaan dengan najis. Jarang orang cerita ni. Kaitan kesihatan dengan najis, kaitan buang air dengan najis. Ni apa jadi kalau orang yang susah nak buang air ni doktor? Apa jadi? Actually kita kena faham Allah cipta sistem ketua penghadaman kita ni bukan sekadar masuk dan tapi Allah ciptakan kumbahan pula. Macam kita ada longkang, air masuk, kumbah keluar. Betul. Badan kita betul juga. Kalau kita punya penghadaman tak lancar, bahan kumbah kita tak keluar, maksudnya bahan toksin tak keluar juga. Toksin boleh keluar melalui kita punya najis dan kita punya air kencing. Air kencing tu melalui kata orang fluid. Tapi kalau benda kata orang benda keras melalui najis kita. Tapi kalau tak keluar, first macam-macam. First mood kita akan tak betul lah, confirm lah. Kalau kita tengok perempuan ada masalah sembelit selalu kan. Ada seminggu sekali, seminggu dua kali je. Kalau perempuan sembelit, dia kacau. Toksin dalam badan kita tak keluar. Faham? Tu jangan kacau. Kalau perempuan jangan kacau lah tanda tengah sembelit tu. Lagi mood dia habis, mood swing dia habis. Orang kata kan. So kita dah tahu kalau kita membuang first emosi kita, hormon kita punya badan kita, enzim kita, peredaran darah kita lancar. Kalau kita penghadaman tak lancar, kita tak membuang setiap hari sekurang-kurangnya, confirm kita tahu penghadaman kita tak sihat. Bukan tak sihat, belum sihat.
Bukan tak boleh sihat, boleh sihat. Kita kena betulkan balik cara makan kita dan betulkan lifestyle kita. Lagi satu, ada orang dia ingat dia makan dah sihat ni, tapi dia lupa satu lagi part. Exercise. MBB ni bagus, bukan sekadar makan biar betul. Cara hidup yang betul lah dia ajar. Exercise tu penting. Exercise memang penting. Exercise yang macam mana yang elok sekali, yang mudah elok kadang-kadang suri rumah ni lah. Dia macam saya kata kan, mana ada. Macam saya kata, even dari segi pemakanan bukan one size fit all. Macam tadi kan kata Omad ataupun apa ni, intermittent fasting. Memang betul tu bagus, tapi bukan semua orang boleh buat jump into that diet. Contohnya one size fit all. Macam biasa video ni customize. Orang ni dia tengok macam mana, ni tak sesuai, dia suruh buat macam ni pula. Dia customize. Bukannya okey, ni group intermittent fasting, semua kena intermittent fasting. Bukan MBB macam tu. Sama juga yang exercise. Bukan kata okey, kita semua kena jogging satu hari 30 minit. Tapi bukan semua orang boleh. So, ia customize dan personalize setiap individu. Jadi sebab penting ada orang ada sebelum ni tak ada apps ni, diorang sekadar data dalam WhatsApp, dalam Telegram je. Tapi data dia tak dapat dikumpulkan dengan korang komprehensif. Tapi bila app dah ada, data dah masuk dalam app ni, dia boleh analyse dan kumpul, dan secara komprehensif dia boleh tengok orang tu macam mana. Betul, kadang-kadang kita pun lupa tau kita punya kesihatan kita. Aku demam bila, aku baik bila, aku makan apa, buang air. Kita tak monitor langsung. Kita just take for granted, bubuh aja, kita makan ikut dan. Tapi apps ni boleh bantu kita untuk melihat macam mana kita telah menjalani cara hidup kita yang lepas. Hari ni tiba-tiba kita jadi sakit. Lepas tu macam mana kita lakukan perubahan untuk kita nak buat lagi elok. Satu lagi penyakit yang selalu kita duk kena, lelaki dan perempuan, adalah kencing hancur, kencing tak lawas. Kena pakai pad lagi nak solat. Macam mana cerita doktor? Dia kencing, kalau dari segi sudut perubatan, kencing tak lawas ni banyak sebab dia. First of all, kalau sudut perubatan, kita akan rule out infection dulu lah. Kedua, kencing tak lawas ni disebabkan overactive bladder. Bukan tak lawas, dia overactive, dia kencing nak keluar kan. Overactive bladder, overactive diastole muscle. So, and then ketiga, seperti biasa, tak tahu apa sebab dia. So, dari segi perubatan, itulah tiga yang selalu kita akan rule out apa penyebab dia kan. Tapi selalunya kalau perempuan lah, perempuan selalu kena meningkat usia, ataupun dah dia bersalin banyakan, ramai anak kan. So dia punya muscle di bawah sana lemah, tak kuat. Tak kuat. So that's why dia senang nak, kata orang, bila terbatuk sikit terkucil. Betul. Kucil kat situ dia tak selesa, mengganggu sedikit lah untuk para wanita untuk kita beribadah. Kat situ faham betul. Problem besar sebenarnya. Problem besar. First, macam saya, kalau untuk atasi, kalau dari sudut perubatan, kalau disebabkan infection, kita settle infection. Kedua, kalau disebabkan overactive bladder, itu pun boleh dapat rawatan. Ketiga, kalau tak tahu apa sebab dia, saya rasa lebih kepada muscle dah lemah. So kita kena exercise. Sebenarnya exercise je sebenarnya. MBB ni ada satu sistem cara makan bagi bagus, makan bagi betul. So apa pula fungsi ni produk ni, cikgu tengok? Cerita sikit tentang fungsi, macam mana dia boleh bantu setelah kita mengubah kita punya cara hidup. So benda ni boleh tolong kita macam mana? Dia untuk R5 Plus ni, dia simple saja. Dia simple lah. Dia kalau macam orang dia kata fiber, dia minum fiber campur dengan ekstrak buah hoton, inulin, beetroot dengan ascorbic acid, vitamin C lah. Dia simple sangat. Kerja dia untuk stabilkan bakteria usus. Itu saja. Apa? Stabilkan bakteria usus. Nak tahu apa? Bakteria usus. Bakteria usus. Simple macam tu saja. Dia bukan ada benda lain magic ke apa semua kan, tak. Dia stabilkan bakteria usus. Iaitu punca kepada segala dia jenis yang stabilkan makhluk halus yang kita panggil bakteria dalam perut kita. Ya, betul. Macam mana dia nak stable tu? Apa maksud stable tu? Okay. Dia bagi dia aktif ke, sihat ke, apa untuk ke? Orang yang ada macam, orang kata masalah digestion lah, selalunya ada masalah SIBO, orang panggil small intestinal bacteria overgrowth. Bermaksud penjabahan bakteria dekat kita punya usus kecil. Akibat kita punya stres lah. Tiga stres lah. Stres emosi kan, ini susah sikit stres emosi ni, kecuali kena ada benda trauma, kena rogol terkecil lah. Lepas tu nombor 2, stres fizikal, tulang belakang problem, yang ni paling common lah. Nombor 3 ni sebab stres makan tak betul lah. So yang ni yang kerja kami, kena check semua benda, tiga benda stress factor ni. Kalau repair makan, problem still tak solve, check tulang belakang. Tulang belakang confirm lari, dia akan bengkok lah apa semua, ada slip disc apa semua, ada history benda sakit tulang belakang. Benda tu semua tu
dia akan mengganggu kita punya kestabilan bakteri usus. Bila bakteri usus kita terganggu saja, dia akan kacau kita punya mental sekali. Yang ni orang panggil gut brain axis. Apa saja yang berlaku dekat kita punya usus akan kacau, akan manifest dekat kita punya otak. Apa saja yang berlaku dekat kita punya otak akan manifest dekat kita punya usus. Contoh, kita ternampak syaitan, hantu kan, kita tak cukup iman, terberak kat situ. Faham. Macam tu lah, sesimpel macam tu saja analogi saya boleh bagi. Faham. Takut sampai terkencing orang kata kan. Artinya sangat simple analogi dia, tapi memberi kesan yang sangat besar. Ya. Kalau perut tak betul, memang kepala pun kita tak betul. Betul? Kita jadi stres, kita jadi warau. Hanya asas dia adalah daripada bakteria yang ada. Okey, fine. Di Persatuan Pengguna Islam Malaysia, di SPPZ ni, tuan-tuan, kita nak galak orang bayar zakat. Supaya dia keluar bayar zakat, dia kena ada duit. Kita pula rekrut MBB ini bersama dengan ahli-ahli lain untuk jadi ahli kita agar kita banyak keluar zakat. Bila kita cerita tentang zakat, kita nak kena duit, ada duit dalam dari segi company, kita nak kena menega. Saya rasa ada dah kita punya follower di luar sana yang duk tanya, kalau simpelnya cara untuk kita nak buang penyakit dengan menjaga perut dengan Hafiz Plus ni, so kalau macam ni dia berkata boleh buat duit ni. So cerita sikit, ada tak peluang-peluang untuk ahli-ahli kita kat persatuan tu untuk sama-sama share lah, takkan hampa nak kaya seorang, betul? Tak, memang banyak apa macam jadi agent, jadi stokis, jadi dropship, memang kami buka itu. Memang sentiasa ada dekat website, ada dekat Facebook, ada di war-warkan apa semua. Tapi itulah dia memang kita perlukan duit. Macam saya ni terus terang, saya tak peduli pun kereta besar ke rumah besar, saya tak peduli pun, sebab saya fokus kepada saya punya vision tu untuk ubah industri perubatan dekat dunia ni. Itu saja. Sebab tu kereta cabut pergi apa semua, rumah sewa, saya tak peduli semua benda tu, saya tak peduli. Saya peduli saya boleh ubah, lepas tu orang lain semua dapat benefit, sebab kita hidup tak lama. Faham. Anytime boleh mati. So at least saya tinggal ni, peluang nak masuk syurga tu tinggi sikit lah kot. Kurang sikit kot nak kena sesal kat kubur kan. Itulah. Jadi cikgu tengok sungguh murni lah hasrat kita apa semua. Jadi apa bantuan yang diberikan oleh syarikat kalau sekiranya adalah kita punya rakan-rakan kita kat PPM sana yang ingin bersama dengan MBB ni? Apa yang MBB boleh advise, macam mana nak buat? Sekali soalan ni. Macam mana kalau orang nak daftar, apa perlu dia boleh buat nak sama-sama dengan tim MBB ni? Dia kena register, ada website dia, untuk macam menjadi ejen ni macam tu. Macam tu. Jadi ejen, kontak saya terus. Tak ada masalah, kontak saya terus. Tinggal nombor dekat komen-komen tu atau PM ya. Tinggal saja nombor dekat PM tu. Lepas tu cuma kalau macam nak jadi untuk jadi MBB dropship ni, sebab kita macam orang lain kejar duit tau. Orang lain kejar duit. Saya tak sanggup macam tu tau. Saya nak result. Hampa invest, hampa kena ada result. Even orang jadi dropship macam saya, tim saya punya dropship pun saya kata, hampa dah join aku dah, aku kena pastikan hampa dapat apa yang aku janjikan. Tapi macam saya taklah janji duit juta-juta apa, semua puluh ribu tu semua bagi saya tu mengarut. Impossible. So apa yang saya kata macam okay, 1,500. Okey, kita try untuk 1,500 bulan ni. Bagi kita achieve dulu, lepas tu baru kita kembang lagi. Itu lah. Baik. Okey, mari kita berdiri sikit. Cikgu nak ajak anda semua melihat bagaimana syarikat ini yang dimiliki oleh anak-anak muda ini yang memiliki vision yang sangat besar. Cikgu dulu masa umur-umur depa ni, vision kita tu pikul lain. Tapi vision dia orang ni lain macam sikit. Mari kita tengok sikit apa lagi yang dia orang boleh offer pada kita. Cikgu nak tanya ni, apa perbezaan antara Hafiz Plus, Happy? Macam mana dia boleh bantu komuniti PPIM ni? Okey, untuk yang mana ada sakit-sakit macam mana dia nak buat ni? Okey, untuk HPD, HPD ni memang sebenarnya dia design dia ni tak ada motif lain. Waktu orang ada masalah EFI, waktu lepas vaksin. Yang ni memang dia ada masalah tu lah. Memang masalah darah pekat.
macam itulah sedang kata lah. Kesan untuk lah. sebab itulah sebab benda tak boleh cakap. Kesan kesihatan. Dia kata happy D sebab kebanyakan orang yang ada masalah kesihatan dekat Malaysia akibat kekurangan vitamin D, akibat dia ada masalah digestion issue. Nama dia Happy D, no? Happy D lah. Happy D vitamin D. Kebanyakan orang ada masalah kekurangan vitamin D. Kebanyakan semua orang. Sebab rata-rata orang makan roti. Sungguh? Kemudian minum pula dengan apa nama ayat 5 apa semua. Ayat 5 tak ada masalah. Ayat 5 tak ada masalah. Jangan makan roti lah. Kalau makan roti tunggu masa untuk jadi Mai kamera sikit sini, dah buka sikit. Apa lagi sikit? Kalau makan roti lah, roti tak ada buat. Masalah roti ke masalah tepung? Masalah tepung lah. Masalah tepung sebab gluten. Problem gluten lah. Saya boleh kenal lah. Tengok badan. Kalau macam saya tengok badan orang tu, saya tahu orang ni makan roti. Semudah macam tu. Saya boleh kenal. Roti canai termasuk? Sama. Roti Bengali? Sama. Roti beli yang roti potong-potong buat sandwich tu termasuk? Sama. Saya boleh patut aku tak kurus-kurus. Dia boleh tengok. Saya boleh tengok orang ni, okey, kaki minum teh tarik. Okey. Orang ni kaki makan roti, orang ni kaki makan macam ni, boleh tengok badan ni kita boleh tengok. Kita duk ingat dulu nasi. So kita berhenti nasi, kita bantai roti canai. Rupanya roti pun tak boleh juga. Habis nak telan apa je, oi. Nak telan ni je ke? Tak, bukan. Makan nasi lah. Boleh. Nasi tak ada masalah. Nasi tak ada main balik kamera tu. Nasi dia kata tak ada masalah. Yang masalah jatuh pada roti. Cerita sikit. Tak, sebab kalau macam okey. Macam mana nak kata, even orang ada masalah, orang kata diabetik lah kan. Faham? Takutlah nak makan gula kan. Sungguh. Dia 20 tahun dah tak makan gula kan. 20 tahun. Tapi kita pernah tengok orang tak makan gula 20 tahun diabetik, dia punya gula tu turun macam tu. Impossible, takkan pernah jumpa. Turun juga. Takkan pernah jumpa. Dia macam saya Dr. Adrian buat ada sekali sebab kami ada buat MBB Academy kan. Hari-hari kan ada orang ada masalah diabetik apa semua kan. Cara saya, okey, nak turun gula senang saja. Pergi telan gula. Tu aku kata, bicara hari ni pelik sikit. Tak, sebab nak turun gula, ambil telan gula. Cerita sikit lagi. Sebab kita nak result. Sebab kita tahu masalah gula ni masalah hormon. Bukan masalah kita telan lebih gula, lepas tu gula tu naik. Dia sama juga macam masalah kolesterol. Orang duk takutlah makan daging. Kolesterol naik nanti, kolesterol naik. Tak ada masalah. Sebab badan kita hasilkan kolesterol dia sendiri. Bukan sebab isu makan daging tu meningkatkan kolesterol. Tak. Dia tu fahaman tahu zaman bila duk pakai lagi. Tu dia. Saya macam saya boleh bagi sebab kami semua untuk data-data apa semua kami record. Untuk masalah orang ada HbA1c memang 8. HbA1c dia memang 8. Maksudnya dia punya glycation yang gula melekat dekat dia punya darah tu tinggi kan. Okey, bacaan gula 8. So selepas dia MBB apa semua, dia betul-betul MBB dalam masa 6 bulan, dia punya HbA1c jadi normal. Jadi normal apa? 6 mana ada tak? Maknanya itu kita perlukan advice yang betul dan advice yang tepat. Selama ni cara diet kita ataupun bukan saja cara diet, cara advice diet tu pun dah tak betul. Advice diet pun dah tak betul, apa tak lagi diet. Ya, sebab orang invest juga kat kita kot beli barang kan. So kita kena bagi result. Bagi result yang betul Kita kena bagi result. Kita bukan boleh lepas tangan macam tu lah. Sungguh okey, cikgu nak tanya satu lah ni. Hari ni Derian balik pulau. Tu nak habis musim dah lah. Tapi ada sikit-sikit lagi Derian balik pulau ni. Kemudian kalau dekat apa nama Derian cinta sayang Melaka ke apa ke. Derian macam mana doktor? Okey ke Derian? Durian. Kalau dari sudut perubatan, kalau makan durian tu gula memang naik lah. Gula memang naik. Tapi untuk MBB macam mana? Saya lupa dah. Untuk MBB. Kalau orang tu nak makan, kita boleh makan. Bagi saya senang aja. Makan in moderation. Makan semua pada-pada, jangan berlebihan. Apa benda kita buat? Boleh lah makan. Boleh. Apa kita dalam hidup kita ni nak buat ke nak makan ke berpada-pada lah bagi saya. Jangan berlebihan. Macam makan kan dalam Islam kata makan berhenti sebelum kenyang. Kenapa kalau dah terlebih kenyang tu, kalau terlebih kenyang tu maksudnya memudarat kesihatan. Allah dah beritahu itu sebenarnya. So samalah, apa kita nak makan, apa kita nak buat in moderation. Itu saya punya pendapat yang saya selalu bagi dekat rakan-rakan MBB lah. Dia tanya saya makan macam mana, nak makan banyak mana, saya kata makan in moderation je, jangan berlebihan. Kalau dah rasa macam dah cukup lah.
Tapi kalau orang tu, kalau durian orang tu memang dia hantu durian tu, susah nak cakap kan. Tapi durian ni dia makan bermusim, bukan setiap hari. Sungguh. Bagi saya, bagi Chan. Saya selalu kata kita bagi Chan lah. Bagi Chan sikit lah. Belasah dulu kan. Tapi jangan berlebihan lah. Jangan tu je. Lepas tu datang balik kat MBB. Kita betulkan balik. Nampak? Anda nak kena ada rayan ke, buah jering ke, buah genuak ke, doesn't matter. Any problem come to MBB. Kalau yang tu D, yang ni pula C. Cuba cerita sikit pasal apa dia C. Lepas tu dia jadi B. A mana B lah? Tak perlu lagi. Tak perlu lagi ni? Tak perlu. So dia cerita tengok. Dia untuk pasal apa dia ada A, B, C, apa untuk C ni, B, C, D ni. Untuk yang real B ni untuk vitamin B, real C ni untuk vitamin C. Cuma beza dia adalah vitamin C yang lengkap, orang kata vitamin C kompleks. Bermaksud dia kalau macam kalau kita beli kat kedai kan, kebanyakan dia ascorbic acid saja. Ascorbic acid ni kita boleh beli timbang kilo, sekilo pun sekilo berapa puluh ringgit kan. Lepas tu botol-botol okey, tiba-tiba jual RM80. Tak masuk akal lah. Itu standard tu, banyak lah marketnya tu lah. Tak masuk akal lah. Dia untuk kalau kita tengok untuk vitamin C, kalau ascorbic acid tu hanya kulit luar saja. Untuk vitamin C tu dia kulit luar saja. Dalam tu dia ada 4 lagi, faktor P, faktor J, faktor K, lepas tu vitamin mineral. Benda tu yang saya cuba complete, cuba emulate dalam untuk real B, real C ni, bagi complete benda tu. Dia maka dia akan membantu apabila kita diet betul, dibantu dengan nutrition yang betul, jadi badan kita jadi sihat lah. Dia untuk suplemen ni, macam saya cakap sikit untuk suplemen ni, dia sebenarnya bukan keperluan pun. Kalau kualiti makanan dekat Malaysia ni tip top, saya tak boleh berniaga lah benda ni. Betul ya, betul. Tapi disebabkan kualiti makanan kat Malaysia ni agak memang out, sebab tu kita perlukan suplemen. Ni daripada mak mentua hang bagi hang paket tu, sampai hang jadi elok sihat tu berapa lama ambil masa? Macam saya 3 kotak. 3 kotak apa? 3 kotak. 3 kotak rokok ke apa? Tak, 3 kotak Hafai. 3 kotak Hafai yang atas ni. 3 kotak. Sakit macam mana? Dia jadi macam mana? Jantung laju, sesak nafas. Masa tu umur berapa? Umur muda lagi lah. Nombor tak ingat, tapi muda lagi lah. Muda lagi pun ada masalah jantung oh. Lah ni punya penyakit tu. Lepas tu 3 kotak saya jaga makan, saya amalkan Hafai. Sampai lah ni juga ni, ikutkan saya tak payah, tapi saya memang terbukti memang sembuhkan saya lah. Faham. Kalau ada yang buka sikit nak tengok, sebab dia orang duk PM tu macam mana nak tengok. Okey. Kan? Macam mana rupa dia kan? Dia berbentuk sachet. Dalam satu kotak Hafai ni ada 20 sachet. Okey. Oh ni apa tu? Kilo. Oh ada trial pack tu. Ni Trial pack tu saya selalu ambil satu kotak dulu lah. Trial pack ni aku tak cuba. Tapi saya sarankan ambil dulu. Cara nak telan dia macam mana tu? Untuk 6 hari pertama kita ambil separuh sachet. Setiap pagi semasa perut kosong. Kita bancuh dengan air lah. Jangan air panas sajalah, air sejuk atau air biasa okey. Setiap pagi masa perut kosong. Lepas tu setengah jam nak makan okey. Kalau ambil ubat, cakaplah mesti ambil ubat doktor. Pastikan 1 jam lah lepas ambil Hafai, 1 jam baru ambil ubat doktor. Hari ke-7 dan ke atas 1 sachet full. Sehari sekali saja. Faham. Adik seorang lagi mana nak tahu? Yang kata nak terjun pokok lah apa semua. Terjun pokok. Berapa lama daripada hang punya? Saya dulu terus terang kalau masa saya tengah agak teruk dulu tu, saya seawal 2 kotak pertama, saya rasa dalam 70% saya punya simptom tu dah makin kurang. Kita boleh rasa cikgu. Kita rasa awal dulu rasa macam ya Allah aku nak mati ni. Tapi perlahan-lahan sebab kita kena ingat merawat ni memerlukan masa. Dia bukan sejenis tiba-tiba esok terus dapat boleh. Kan? So saya dapat alami peristiwa tu yang mahal tu. Maksudnya dah seminggu tiba-tiba ada tapi makin kurang. Saya dapat rasa benda tu. Ulu hati makin kurang, nafas dah boleh tidur tiba-tiba walaupun ada sikit. Tapi so saya continue jaga makan dengan betul. Lama-lama makin hilang dan hilang semua. Itu yang ajaibnya lah. Berapa lama? Sebulan, 2 bulan? Dalam saya rasa dalam 2-3 bulan juga. Berapa kotak habis tu? Berapa kotak? 2 dalam 3-4 kotak. Tapi macam sama macam Cik Johanna, saya masih continue sampai sekarang. Sebab kita trauma cikgu. Kita trauma dengan benda tu. So saya nak anggap ini macam tentera yang masuk dalam perut, dia dah awas, dia dah pegang pedang, mai sini makanan, macam tu lah. Faham. So menyebabkan saya masih consume sampai sekarang. Dan bab pemakanan ni terus terang saya cakap, memang dulu pemakanan saya memang
hancur lebur. Okay, tapi bila diubah pemakanan tu, saya dapat tengok betul. Dulu saya tak sangka macam betul lah yang aku makan ni aku ingatkan sihat, rupanya tak. Bila saya eksperimen makan nasi, kan yang dikatakan konon-konon nasi ni macam-macam masalah lah. Saya makan nasi setiap hari masa saya kena ni. Pagi nasi lemak, nasi kukus semua saya makan, tapi banyakkan protein lebih sikit lah. Tak okey, tak fine. Berbanding dulu saya makan benda-benda yang mengarut ni, ada je malam dia datang lah, esok datang lah, rasa macam kena buatan orang ada. So terbukti dekat situ, terbuktilah. Saya pendek kata macam ni cikgu. Saya pegang kat satu benda, makanlah makanan yang memang Allah cipta. Tu dia. Janganlah makan makanan yang manusia cipta dan masuk kilang jahanam. Banyak sungguh kita boleh makan rupanya. Allah cipta banyak orang makan banyak. Lepas tu kalau kita perhati pun cikgu, Allah dah cipta siap-siap dah. Bawang merah, bawang putih, lengkuas, makan. Kunyit ni semua Allah dah cipta. Allah cakap masaklah lemak cili api ke, asam pedas ke. Ya tuan-tuan, makan. Mana abang kita tu? Mana tahu? Makan. Tu, makan. Anak peduli pun makan. Betul. So itulah ini satu-satunya apa nama sistem pemakanan yang pelik. Ada makanan kita makan je. Enjoy makan. Cuma macam you kata tadi, elokkan makanan-makanan yang proses-proses yang masuk kilang. Ya, betul. Go for nature lah kalau gitu. Go for nature. Of course. Go for nature. Okey, sekarang cikgu nak tanya tentang falsafah syarikat. Cikgu tengok ada the superior sick. Ni apa benda superior sick ni? Superior sick ni kita punya line up produk lah. Line up produk di Half5 Plus, Microbal kita punya probiotik, CB, Happy D, kami masak lotion. Ini kita punya line up produk lah. Lotion bodoh no? Lotion macam biasa isu lotion ni. Kalau orang ada digestion issue, dia punya kulit dia ni agak sensitif, dia senang allergic. Sebab tu kita design yang mana dia tak create allergic reaction dekat kulit. Walaupun kulit sensitif, kulit baby pun boleh pakai. Faham. Itu aja lah. Tu yang belah nu pula ada apa? Tulis macam kita tengok tu D. Oh tu dia produk D lah tadi. FPD. Dekat situ ni. Okey. Website semua ada kat sini. Cuba tengok. Ada. Mai siapa boleh tengok? Ini mana ada kelas-kelas MBB semua. Oh ni. Dia sentiasa ada buat kelas-kelas penerangan macam ni no? Ada. Dia kelas saya dengan Dr. Adrian lah. Pukul 11 pagi sampai pukul 1 petang setiap hari Isnin sampai Khamis. Berarti hampa cakap tak habis-habis tu. Betul? Cakap tak habis-habis? Tapi dengan ilmu. Dengan ilmu. Siapa-siapa yang ada isu kan, sebab kita nak solve. Kita hari-hari kita nak solve problem. Kita bukan nak untung. Tu tepung tu. Kita kan nak buntun buat masalah apa. Kita nak solve problem. So siapa boleh tolong navigate untuk website? Mai tengok. Cik tengok artinya okey, you punya semangat you untuk nak advise orang ramai terhadap cara pemakanan yang betul. Sangat cikgu teruja sebenarnya bila bagi penerangan berkenaan dengan salahnya persepsi kita terhadap makanan yang Allah Ta'ala cipta ni. So dia sangat teruja. So kita dekat Persatuan Pengguna Islam Malaysia yang kita tak bagi orang makan ni. Oh, hari ni promo lupa. Oh, promo. Okey, mari kita tengok promo apa dia ada hari ni. So dia punya website apa nama dia? mbbshop.com.my. mbbshop.com.my tu dia. Segmen sikit banyak promo tu pun beritahu. Promo jimat dan sihat shop now. 16 sampai 18 hari bulan. 2 hari 16 17 3 hari punya promo. Ui, hantar pun free no. Free postage semua ni. Beli 2 kotak lah. Itu promo. Lepas tu yang ni untuk line up produk lah. Line up produk Half5 Plus. Kita punya trial pack. Ini APD. Untuk vitamin C dengan B kita. Alhamdulillah. Ini apa? Daripada tadi cikgu nak tanya. Dermat ni kita untuk kita punya serum muka. Serum muka. Dia dermaforming ni maksud dia ubah kita punya kontur lah. Kontur muka yang mana kebanyakan orang ada masalah dengan kulit, dia punya parut, jerawat, lepas tu jeragat apa semua. Yang ni memang paling champion. Saya cakap macam tu lah, paling champion. Ni. Kalau kita ada parut lama kat muka, redut, wrinkle-wrinkle kat sini, kemudian jeragat, memang champion tu. Tu dia. Champion.
Dia macam saya buat setiap produk saya ni, sebab saya tahu apa yang saya buat. So sebab tu saya memang cukup confident. Kalau orang beli, saya kata ni adalah the best product yang dekat dunia ni hang boleh dapat sekarang ni. Tu dia. The best product dalam dunia. Hang fikir the best product. Siapa kata anak-anak kita tak boleh keluar produk-produk yang bagus? Siapa kata kita tak boleh nak berjaya? Siapa kata kita tidak boleh menabur khidmat bakti kepada kita pada seluruh dunia? Siapa kata kita ni cekai sangat? No, kita boleh keluar championnya sedunia ni dengan formula-formula yang ada. So ini adalah it's a mass product. Setengah orang biar tak makan tak apa, tapi mau cantik. Inilah dia. Gitu. Jadi alhamdulillah. Apa lagi yang boleh katakan champion? Abang minyak angin tadi ada cikgu tengok. Kami massage lotion. Ni kau bawa sekali. Buka tengok macam mana bau dia. Okey, sah. Ni kami massage lotion. Bau sikit. Okey. Oh, lotion tu. Oh, sedap. Ya. Angin dia kuat lah. Dia sejuk. Dia tak irritate kulit. Okey, dia bagus untuk apa ni lotion-lotion ni? Dia sebab contoh orang ada masalah perut ni, yang penting dia selalu dia kena rangsang dia punya point untuk bagi dia senang sendawa tau, belahak. Sungguh? Sebab tu saya buat ni, kalau selalu orang pakai minyak panas rosak kulit. Sungguh? Sebab tu saya buat minyak sejuk. Yang mana sebab saya tahulah benda ni, saya hidup dengan isteri saya ada masalah perut. Sebab tu saya tahu orang ada masalah perut ni macam mana, malam dia kena pergi merangkak, pergi toilet, dunia berpusing apa semua. Kita tahu, semua tu kita tahu dah. Dan yang mana saya buat ni sebenarnya untuk nak solve problem ni betul-betul. Calming massage lotion. Berarti ni nama dia bukan minyak hangat, minyak sejuk. Orang Kedah panggil minyak sejuk gedi. So jadi inilah yang kita kena cari sebenarnya. Solution begini sebenarnya ada saja dalam market. Apa saja masalah anda, kalau anda dah give up sekalipun, dah habis duit banyak sekalipun, cuba alternatif yang dibawakan oleh ahli kita, ahli SPPZ, Sokong Peniaga Pembayar Zakat. Kita di PPIM mengucapkan jutaan terima kasih dan syabaslah pada semua tim. Doktor, mana ada tadi? Terima kasihlah hampa semua. Terima kasih banyak bang. Terima kasih. Senyum sikit, cakap sikit lah pada ni. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan daripada PPIM untuk datang menjenguk lah dan memperkenalkan orang kata apa? Treasure lah boleh saya kata. Betul. Treasure di mana yang membantu bukan takat sekadar tu, maksudnya kesihatan is everything. Segala-galanya. Dia menjana kita punya negara punya productivity. Next generation punya orang kata apa? Vitality. Betul. Jadi bila tak ada benda ni semua, tak ada orang look forward ataupun take care of them, siapa nak take care? Apa yang kita dah buat sekarang? Penuhi masyarakat dengan hospital. Dalam hospital kita penuh dengan orang yang tak dapat penyembuhan yang baik. Betul, tak ada solution apa? Tak ada solution. Jadi kita sebenarnya di sini rasanya Tuan Azwan Zainal dah siapkan satu modul dari segi pemahaman macam mana nak jaga badan, macam mana nak jaga kesihatan. So you live longer. Yang you live longer maknanya banyaklah benda boleh buat. Kita kena ucap terima kasih banyak-banyak kepada inventor muda kita yang berani menceburkan diri dalam industri ini, carry warisan yang telah diberikan oleh ayah dia sendiri. Ini warisan kita, hak kita, milik kita. Kita kena jaga, kita kena, kalau bukan kita yang jaga sama kita, siapa mau jaga kita? Terima kasih semua. Terima kasih kerana ni, dan kita pegang sikit, kita apa nama teriakan motor kan pada kita punya ni, ada ke? Ada. So okey, silakan. Yes. Silakan. Okey, go. Okey, bantu teriak. Okey. 1 2 3. Saya tahu dan faham apa yang kamu buat.
Saya tahu dan faham apa saya buat. Kita juga tahu dan faham apa yang mereka buat. Salam bahagia, salam ceria. Terima kasih semua supporter SPPZ, Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Sokonglah produk orang kita, hak kita, milik kita. Kita kena support sesama kita. Terima kasih.